ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Bersa, Tuan Pengurusi Qaryah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasanya yang sempat hadir bersama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Ustaz Adli, Ustaz Zul dan pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada pagi ini. Pimpinan-pimpinan masyarakat, MPKK, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk kita sama-sama menunaikan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan segala ketaatan yang kita lakukan, segala amal soleh yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat manfaat kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita berkenaan dengan Al-Azkar ya Imam Nawawi rahimahullah. Yang mana yang lalu kita dah melihat bagaimanakah Nabi SAW menunjukkan kepada kita kaedah bagaimanakah baginda bangun daripada tidur. Dan sesungguhnya Nabi SAW ini bukan satu insan biasa, tuan-tuan. Walaupun dia biasa sebagai manusia kepada kita, namun baginda SAW ini adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama sekali Nabi SAW itu adalah merupakan contoh terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, contoh terbaik yang menjadi ikutan kepada kita semua umat manusia. Ya, itu kalau kita nak tengok macam mana cara nak hidup, tengok cara Nabi SAW. Macam mana nak urus negara, tengok pada Nabi SAW. Macam mana bermasyarakat, tengok pada Nabi SAW. Itulah namanya sebagai contoh terbaik, ikutan kepada kita. Jadi tuan-tuan, ya, sebab tu baru-baru ni saya ada tengok TV dan dia kata Ustaz Haji Jul. Haji Jul ni tentang kenal kau yang bulat-bulat tu. Dia kata apa? Dia kata kita ni kalau bercakap, kita bangga kalau kita petik kata-kata ataupun buku-buku seorang pakar, profesional, profesor, doktor. Kita bangga kalau kita sebut. Contohnya buku ni, saya baca daripada buku ni, karangan profesor ni, dia kata. Kita orang Islam ni, dia kata manusia ni bangga kalau dia boleh sebut benda-benda tu, makna menunjukkan dia ni seorang yang berpelajaran tinggi lah, berwibawa. Tapi manusia ni, kalau kata orang Islam ni, dia tak rasa bangga kalau dia bercakap tu, dia petik Al-Quran tu, sedang Al-Quran tu daripada yang maha. Profesor tu Allah jadikan. Ya, Allah jadikan. Tapi yang maha tinggi itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan profesor tu. Ilmu profesor tu pun dia yang jadikan, dia maha mengetahui. Ya, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu. Allah Taala kata. Tapi manusia ni dia lebih bangga kalau dia sebut manusia. Tapi dia tak bangga kalau dia kata saya petik daripada Quran, saya petik daripada hadis Nabi, saya petik pada tu, pada ni. Dia tak rasa bangga. Berbanding dengan bangganya dia, saya petik benda ni daripada tu saya kata yang minggu sebelum ni. Kita bangga dengan Sun Tzu, kita bangga dengan Karl Marx, kita bangga dengan Einstein, kan? Kita bangga dengan macam-macam lah, kan? Kita bangga, tapi tak bangga kita bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bangga kita. Kalau sudah ada contoh terbaik, nak cari yang lebih baik lah, celah mana? Kadang kita pegang tu dah terbaik dah.
Nak cari celah mana lagi? Itulah maksudnya kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok apa yang diajarkan Ustaz Haji Jul tu, kita faham lah kan, fahamlah sikit-sikit apa maksud yang beliau cuba sampaikan kepada kita. Jadi pada hari ini kita tengok bagaimana kaedah dia, ya, bagaimana. Jadi yang lepas kita dah melihat Nabi SAW bangun pada tidur, Nabi ajar kita supaya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Sebab itu Nabi SAW, ya, ketika bangun pada tidur, ya, baginda ajar pada kita ni supaya ingat pada Allah, baca doa syukur kepada Allah SWT bagi nyawa kepada kita untuk kita beramal soleh lagi. Tak ada guna tuan-tuan umur kita panjang tapi kita tak beramal soleh, tak ada guna dia. Ya, takutlah ini COVID-19 ni, kita takut mati. Ya, takut mati. Kalau hidup panjang lagi pun, kalau macam tu juga halnya, apa gunanya tuan-tuan, betul tak? Macam itulah kita muhasabah diri kita lah. Kalau umur aku panjang pun perangai macam ini, pemalas nak pergi masjid, pemalas nak pergi surau, pemalas nak sembahyang solat 5 waktu, pemalas. Apa gunanya? Lagi panjang hidup, lagi bertambah dosa dia. Lagi lama umur dia, lagi banyak dosa yang dikumpul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah orang kata ibadat macam itulah. Sebab itu Nabi SAW kata sebaik-baik manusia itu ialah orang yang umur dia panjang, amalannya soleh. Itu orang yang hebat. Itulah orang yang hebat. Contoh Nabi SAW dulu, ya, dalam kisah bagaimana Syam'un, seorang kisah zaman Bani Israel dulu, ada seorang lelaki nama Syam'un. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku Ihya Ulumuddin itu, karangan Imam Ghazali itu, dia ada cerita pasal Syam'un ni. Seorang lelaki yang bagaimana selama hampir 1000 bulan, 1000 bulan tuan-tuan, siang dia berjihad di jalan Allah, malam dia beribadah kepada Allah. Mana nak cari orang macam tu? Mana nak cari tuan-tuan? Siang dia berjihad selama 1000 bulan, malam dia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Mana kita nak cari 1000 bulan ni macam mana? 84 tahun. 84 tahun berjihad. Nabi SAW tuan-tuan, dia berjihad di jalan Allah tu, perang berapa lama je? Dalam Islam ni, perang dalam Islam berapa banyak? Banyak sebanding tak dengan 1000 bulan tadi? Tak sebanding. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, walaupun baginda umurnya pendek, Allah bagi dia tuan-tuan kelebihan bagaimana ibadah dia tuan-tuan kepada Allah SWT seolah-olah 1000 bulan. Itu yang disebut dalam surah Al-Qadru. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tu kenapa datang 1000 bulan tu? Itulah kisah dia. Bagaimana kisah seorang yang namanya Syam'un. Kita nak tiru macam Syam'un ni, macam mana dia boleh beribadah kepada Allah 84 tahun, berjihad kepada Allah 84 tahun. Kalau tengok umur kita tuan-tuan 84 tahun, tak tahu dah jadi apa. Tak tahulah kita ada lagi tanyanyuk tak tidak. 84 tahun baru kita nak kenal hidup ni tuan-tuan kan, baru nak ni. Mana nak dapat kisah macam tu? Tak dapat dah. Jadi Allah bagi ganjaran itu kepada umat Muhammad ini, ya, iaitu kalau dapat malam Lailatul Qadar itu, kita dapat pahala seperti beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Nampak tak? Maknanya walaupun umur pendek, Allah bagi dia kelebihan seolah-olah umur panjang. Sebab tu umat Muhammad SAW ini, biarlah dia ni umur pendek tak apa, tapi ibadah dia hebat. Itu yang kita nak. Maknanya kita sekarang ni perlu kepada satu amalan yang mana senang dibuat, mudah, jumlah yang sedikit, tapi kesan dia banyak, pahala dia besar. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak tuan-tuan kan. Itu orang kata tadi semayang, ya, berjemaah dengan semayang seorang-seorang. Semayang seorang-seorang satu, semayang berjemaah 27. Seolah-olah 27. Satu kali semayang seperti semayang 27 kali. Anda andal tak? Andal lah orang yang semayang berjemaah. Maknanya begitulah. Jadi maksudnya itulah yang diperlukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kebelakangan ini. Ya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung balik,
Ya, pertama yang lepas kita tengok siapa bangun tidur dia ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah bagi dia ya keampunan, illa ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Allah bagi dia keampunan ya kepada dosa-dosa dia meskipun dosa-dosa dia itu sebanyak buih di lautan. Banyak ya pengampunan Allah Ta'ala bagi. Ni tak ada pilihan tuan-tuan, no choice, tak ada pilihan dah. Nak buat kita nak buat, tu je. Kabul tak tahulah. Hari ni buat belum tentu kabul lagi, besok dosa, lama-lama dah kebiasaan, insya-Allah. Ya, insya-Allah boleh tuan-tuan ya. Hari ni kita tengok cuaca pun tengoklah kan. Biasanya banjir-banjir macam ni bulan 12. 11 12 ni kan. Tapi ni tak kira dah. Orang payah je tahun ni je kat 2-3 kali banjir dah. Kan? Tuan-tuan, kita pun dah tak tahu, cuaca pun dah tak tahu dah. Ada tempat lain tu panas mamek. Kan dia kata musim panas ni patutnya bulan berapa ni? Dia kata ni. Ni. Patutnya kita ni muhasabah. Macam saya ni, kita ni orang-orang agama, patut kita muhasabah. Tengok-tengok ni janji Allah tu betul. Janji Allah tu betul. Ni saintis ni tuan-tuan semua tengah pening kepala ni. Dua perkara. Dia kata yang pertama, bumi pusing ikut dia punya pusingan itu biasanya 24 jam dia. Kali ni bumi berpusing 23 jam 56 minit 41 saat. Maknanya over, laju tu. Terlalu laju. Yang kedua dia kata semu matahari itu bumi berpusing, dia kata ada revolusi sekarang. Ada perubahan yang besar. Dia kata matahari sepatutnya dia kata dia condong ke timur. Sebab tu kita ni bila bangun tidur matahari terbit daripada belah timur. Dia kata tenggelam di barat. Sekarang matahari seolah-olah ke barat. Jadi saintis dah melopong. Dia kata Muhammad tu betul. Dia kata satu hari nanti matahari akan terbit betul. Benda tu betul, sedang terjadi. Sedang terjadi, tuan-tuan. Kalau matahari semu matahari ke arah barat, tuan-tuan boleh rasa suhu tak menentu. Negara-negara di California, di apa semua, di Brazil, semua kepanasan sekarang ni. Tuan-tuan bayang kalau dia terbit belah barat, tak menggelegak air laut, tuan-tuan. Betul tak kata Nabi Muhammad SAW? Betul kata Quran? Betul. Pening tuan-tuan. Diorang kata macam mana bumi boleh jadi laju macam tu. Tuan-tuan bayangkan satu hari bumi laju, tuan-tuan, kan satu hari 3 minit 4 minit. Tuan-tuan bayangkan 1 tahun berapa laju dia. 1 tahun tuan-tuan berapa minit. Tak jadi je bulan 10 ni. Tak jadi dia bulan 11 ni. Tahun depan bulan berapa pula. Makin lama makin laju. Jangan salahkan manusia, jangan salahkan Allah Ta'ala, salah manusia. Salah manusia. Ada gunung diletupkan, ada tu dia buat ni macam-macam, ada macam-macam. Jangan salahkan Allah Ta'ala, salahkan manusia. Salahkan manusia sendiri. Kan? Salah kan? Ya, jadi mana tuan-tuan pergi macam tayar lah tuan-tuan, tayar bunga dengan tayar botak. Tuan fikir sendirilah kan, tayar bunga, tayar botak. Macam mana kau gaya kan? Macam tu dah. Bunga ada. Ni bumi bunga ada, okey. Dah botak apa jadi tuan-tuan? Itu maksudnya kena fikir. Ya, ini muhasabah, tengok-tengok balik Allah, betul. Tengok COVID-19 ni, takut dah, takut. Tapi janji Allah akhir zaman besok, ya, kan sebelum kiamat Allah Ta'ala akan matikan semua orang beriman. Mati semua. Macam mana Allah matikan? Senyap mati gitu, tuan-tuan. Orang alim pun habis semua. Kata macam mana? Dia kata macam mana? Ini baru pra ya tuan-tuan kan. Baru dia punya ni je. Baru dia punya bunga je dah tahu. Allah Ta'ala bagi tahu ni. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati. Jadi tidur macam tu juga. Tidur ni mati pra mati. Pra mati ni kamu punya ni mati. Sebab tu banyak orang tidur, bangun tidur dia kata saya punya perut sakit lah. Saya bangun tidur pinggang sakit. Saya bangun tidur macam senak ulu hati. Saya bangun tidur itu susah nak bangun terus, susah sakit ni. Semua sakit-sakit. Apa tanda sakit tu? Pergi doktor kata masuk angin cik. Macam mana masuk angin? Saya tidur okey je, makan cukup. Apa semua macam mana angin boleh masuk? Sebab cik tidur. Bila kita tidur ni terangah, rongga semua terbuka. Bila orang mati sama juga.
Orang mati ni tuan-tuan kan boleh tunggu lama. Tak boleh tunggu lama, kembung. Orang mati tak boleh tunggu lama, kembung. Habis kita tadi tu yang tidur tu apa sebab dia kembung? Padahal kita hidup tak, senangnya awak tidur tu matilah. Walaupun awak tidur 20 minit. Tapi mati seolah-olah 20 minit, kembung. Masuk dia angin semua ni tuan-tuan kan. Jadi orang nak tidur ni kadang-kadang dia baca bismillah. Zaman Nabi dulu ikat perut ni. Ikat perut ni tuan-tuan. Bila kita tengok siapa yang selalu kembung tu, cuba ikat perut. Orang mati tuan-tuan kan, bila nak ke bumi, bila lambat kita nak ngurus jenazah tu, kita letaklah pisau, letaklah gunting, letaklah batu atas perut dia. Ikatlah kan. Kaedah sama tak? Kaedahnya sama juga. Kaedahnya cuma sama. Sebab tu orang kata mati dengan tidur ni sama. Satu pra mati, satu mati betul. Pra mati ni supaya kita belajarlah. Belajarlah tengok benda-benda macam tu. Kalaulah aku mati ni, macam mana? Kalau aku mati ni macam mana raya? Jadi pra mati macam itulah. Jadi sebelum tidur ni Nabi dah ajar tadi satu. Yang keduanya Nabi SAW ajar zikir saja. Ini mudah, benda mudah. Ya, iaitu ada 6 zikir. Pertama Nabi SAW, idza kana Rasulullah SAW idza habba minal laili, bila dia bangun daripada tidur, Nabi SAW kabbara asharon, dia bertakbir 10 kali. Dia takbir 10 kali. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak adalah macam tu. Tapi takbir tu macam itulah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu takbir 10 kali. Takbir ni bukan benda kecil. Takbir ni salah satu daripada kalimah ataupun perkataan yang paling disukai oleh Allah. Kan kita dah belajar sebelum ni 4 kalimah paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. 4 perkataan ni paling disukai oleh Allah. Pertama, kabbara asharan. Nabi bertakbir 10 kali. Selepas baginda selesai bertakbir 10 kali, baginda wahamida asharan, baginda akan bertahmid 10 kali. Dia akan baca alhamdulillah, tahmid, hamidah. Baginda akan bertahmid 10 kali. Bangun daripada tidur. Kemudian baginda akan membaca subhanallahi wa bihamdihi asharan. Subhanallah wa bihamdihi tasbih. Subhanallah wa bihamdihi asharan. Subhanallah wa bihamdihi itu macam biasa dengar, macam biasa dengar. Seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, apa zikir yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab bahawa zikir yang paling utama ialah zikir yang telah dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan, subhanallah wa bihamdi. Itu zikir yang paling utama. Berapa kali? 10 kali. 10 kali Nabi SAW sebut subhanallah wa bihamdihi asharan. Yang keempatnya, subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Apa dia subhanal malikil quddus? Ya, tu subhanal malikil quddus. Biasa kita buat masa tarawih. Ya, kita buat subhanal malikil quddus 10 kali. Itu dah 4 dah. Takbir, tahmid, tasbih malaikat itu subhanallah wa bihamdihi, dan yang keempatnya subhanal malikil quddus. Semua 10 kali. Kemudian Nabi SAW akan membaca istighfar wastaghfara asharan. Beristighfar 10 kali. Istighfarnya 10 kali. 10 kali istighfar, tuan-tuan. 10 kali istighfar. Wa halala asharan, dan bertahlil sebanyak 10 kali juga. Apa tu tahlil? Halala, iaitu la ilaha illallah. Ya, kita minta tahlil itu 10 kali. Dah berapa dah tu? Dah 5. Dah 5. 5 tu. Tangan kita, kita kena ingat astaghfara wa halala. Istighfar, kemudian bertahlil 10 kali. Istighfar 10 kali, tahlil 10 kali. Kemudian yang keenamnya ialah Nabi SAW berdoa kepada Allah. Yang keenam, yang penutup dia tu, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku,
Ya, a'udzubika, aku berlindung denganmu. A'udzubika. Ya, a'udzubika, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Ya, a'udzubika. Ya, aku berlindung dengan kamu ya Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu. Allahumma inni a'udzubika. Saya sebut berulang-ulang kali saja je. Tuan-tuan ni tahu nak menghafal dalam tempoh tu nak ingat. Kan? Sebut berkali-kali. Sebab kita ni bukan orang Arab, sebab tu kena sebut berkali-kali. Kan? Kita orang Melayu, kan? Takut-takut kadang-kadang imajinasi kita tu lain. Saya sebut Allahumma inni a'udzubika tu kan semua dapat tu dah. Kan? Sebab tak boleh, kadang-kadang ada, ialah kita bukan sekolah Arab, bukan sekolah ni, kita punya beza tak tahu. A'udzubika tu kadang ada yang tulis a'udzubika, ada yang tulis a'udzubika, ada macam jenis. Ya, cuma bagi tahu dulu. Ya, kalau boleh hafal Allahumma inni a'udzubika. Ya, min dhiqid dunya. Min dhiqi. Dhiqi ni apa? Dhiqi, dhat ya qaf. Dhiqi ni sempit. Dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, dhayiqan itu maksudnya sempit. Dalam kalimah ini min dhiqi. Min dhiqi itu daripada kesempitan dunia. Min dhiqid dunya. Nanti tuan-tuan boleh cari, nanti saya boleh cari ya. Ataupun nanti capture gambar ni. Ya, boleh tengok benda ni. Ya, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah Tuhanku, aku mohon denganmu perlindungan daripada kesempitan dunia. Sempit dunia ni apa tuan-tuan? Macam-macam lah. Susah, sempit lah. Ya, rezeki sempit. Ya, macam-macam lah. Min dhiqid dunya. Wa dhiqi yaumil qiyamah, dan juga kesempitan hari kiamat. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada sempit dunia dan sempit akhirat. Sempit hari kiamat, minta. Sempit kubur sama lah tu, akhirat lah tu. Hari kiamat lah tu namanya. Dalam kubur ni masuk pukul sekali lah ni. Kita pukul sekali lah. Sempit dunia dan sempit akhirat. Dua-dua tak nak. Dunia pun aku nak senang, akhirat pun nak senang. Ya, sebab dunia ni tuan-tuan mencabar kepada kita. Kita kata tak apa dunia ya, mencabar juga. Tuan-tuan kan, mencabar juga. Contoh macam kita lah tuan-tuan kan, dilanda wabak ni, bukan senang-senang ni tuan-tuan kan. Bukan senang-senang, nampak macam dah selesai dah. Tak selesai lagi ni. Ni gelombang ketiga. Gelombang ketiga tuan-tuan, jangan tuan-tuan baca Sabah aja. Tuan-tuan baca tu Selangor tu semalam aja 31 kes kan. Sebelum ni 17, ni 31. Ya, bacaan R0 dia tu dah meningkat daripada 1.2, Sabah 1.2. R0 dia 1.2 tuan-tuan, 1.2. Ni R0 di Semenanjung 1.9. 1.9. Macam mana, saya pun kata macam mana orang kita kat Sabah kita takut, padahal bacaan R0 dia tu 1.2 kan, kecil sangat. Semenanjung lagi laju 1.9, tak takut, tak pakai langsung. Kita pun tengok, takut ni. Tuan-tuan takut ni, tak takut ni tuan. Ya, saya nak datang sini pun tak nak ngajar tuan-tuan ni 2 kali swab test, 2 kali. Naik gahar dah habis dah tekak ni. 2 kali tuan-tuan, bayang. Sebab tu saya sendiri tak nak sentuh. Saya sendiri kalau tak ada, saya takkan keluar dah. Tak mau asingkan diri. Pasal apa? Kita kena patuh pada SOP ni. Ini pun orang panik tuan-tuan. Ini pun orang panik. Jangan awak main. Bukan kecil ni. Kan walaupun kita balik tu, saya balik sebelum 27 tu wajib buat. Saya balik sebelum 27. Sebelum tu maknanya sebelum. Sebelum tuan. Tapi kita bukan tahu. Kawan-kawan kita tuan, orang semua balik hotel, kawan kita tak pergi mana. Pergi makan kat bazar Filipina, contoh gitu. Rupanya dia makan dengan kontak rapat. Contoh dia gitu. Kita bukan tahu, macam tuan-tuan lah. Depan dia nampak cantik lah. Lagi balik, seorang pergi seorang pergi canai sana, seorang pergi capati, seorang pergi apa semua. Tuan-tuan jangan ingat tak ada orang tu tuan-tuan kan. Tu kena jaga-jaga. Itu namanya kontak rapat tu. Itu namanya tu.
Sekarang berjumpa balik macam budak pergi sekolah lah. Kan? Sekolah tu memang tak ada apa, dia balik rumah je lagi. Mak ayah dia bawa kejap pergi Sepang, bawa pergi pergi apa ni, macam-macam tempat lah, pergi Banting, pergi mana dibawa je tuan-tuan kan. Besok pergi sekolah balik. Betul? Macam kita tahu bahawa apa orang tu balik daripada tempat-tempat berisiko tinggi tu, kita dah tahu dah. Yang tak tahu tu, itu yang kata berisiko tinggi. Itu yang banyak kawan-kawan kena kat situ lah. Nama pun Bazar Filipin. Saya kata kau pergi tu nama pun Bazar Filipin. Nama pun Bazar Filipin tu, orang Filipina. Kata macam mana tu, dia IC pun tak ada, dia apa semua tak ada, rekod perubatan pun tak ada. Tapi tak ada apa-apa, dia bukan campur dengan kita. Cuma bazar tu sumpek. Wah, dia bahasa Jawa pula. Dia padat, memanglah padat. Tapi beg-beg tu semua atas kepala kita. Bila langgar dia pun tanduk beg tu, kita pun tanduk beg tu. Sama cerita, betul tak? Dia tanduk, dia heading bag tu, kita pun heading bag tu. Sama cerita. Dia kata sebab tu jangan masuk tempat-tempat macam tu, kata. Alah dah nak jadi ustaz, nak kata macam mana, kata apa nak kata macam mana. Sebab tu kita kena kawal diri. Maksudnya itulah cerita dia, kawal diri. Jadi sebab tu dah slogan dia, kita jaga kita jaga diri kita dulu, kan. Macam ni lah kita nak selamat dunia akhirat. Kita baca doa. Nak tunggu orang baca doa untuk kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nak tunggu orang baca kita macam itu? Tunggulah. Belum tentu kedapatnya tuan-tuan. Dia bantainya imam tu tak ada masa, dia terpaksa masa ni pula mati lah orang tua ni, dia kata. Masa ni pula aku ni banyak hal lagi ni. Rumah tengah banjir, tengah hapus semua barang-barang semua tak angkat lagi atas semua, dia mati pula, dia kata. Dia baca doa pada tuan-tuan, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi. Tuan-tuan ingat Tuhan nak terima ke? Allah cuma terima doa yang datang daripada orang yang baca atas dasar takwa. Wa ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tak terima benda-benda calang-calang ni, kaleng-kaleng datang daripada orang suka-suka, tak mahu dia. Dia datang daripada orang bertakwa. Jadi kalau dah mengungut, apa dah takwanya tu? Apa mengungutnya? Tuan-tuan tahu ke Tok Imam mengungut? Tuan-tuan dah habis baca doa baru ulur 300, betul tak? Amin ya rabbal alamin, taqabbalallahu minkum. Apa tuan-tuan tengok pada mayat? Tuan-tuan buat ulur 300, tuan-tuan tengok Allah 300. Menyesal aku tak doa ikhlas. Kalau tuan-tuan bagi 300 tu awal, mungkin dia ikhlas, hati dia hilang panas, betul tak? Ini tuan-tuan bagi dah penghujung. Cuba tukar konsep, bagi awal-awal. Bagi awal-awal dia sampai tu kasih. Mungkin hati dia sejuk, tuan-tuan kan. Ini dia tengah ceramah pun dia tak tahu. Aku ceramah penat-penat ni kadang tak tahu dia bayar RM20 je, kata. Dia pun fikir, tuan-tuan, betul tak? Ni aku ceramah macam dalam TV, macam Samsul debat, dia kata. Sekali dapat macam kena rembat. Tuan-tuan bayang macam mana? Dia fikir, cuba bagi awal-awal tu. Mungkin dia tengok, oi, maknanya aku kena ceramah dengan nilai 300 ni. Baru dia baca doa untuk kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, dengan terjemahan sekali. Dengan terjemahan sekali, tuan-tuan. Dengan terjemahan sekali. Tu tuan kena ingat. Ya, baru dia jadi ikhlas. Kalau tidak, mana datangnya? Ya, manusia zaman sekarang, tuan-tuan. Itu maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu kita ni zaman sekarang. Jadi tak boleh harapkan orang. Kita sendirilah baca daripada sekarang. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Baru meninggal, tuan-tuan, tak cukup kain kapan pun malaikat datang hantar kain kapan. Apa jadi gitu? Itulah zaman-zaman Nabi, zaman sahabat, tuan-tuan. Kain kapan semua datang pada langit. Tak ada cukup kain datang. Tak ada pemandi jenazah datang, malaikat mandikan. Bayang macam mana? Baru datang. Kalau tak ada, tak adalah, kan. Jadi sebab itulah namanya kita jaga kita. Itulah maksudnya, kita sendiri jaga diri kita. Okey? Jadi tuan-tuan ada apa-apa soalan? Tu kira dah masuk bab tu, dah habis dah tu. Kita akan masuk bab pakaian lepas ni. Okey? Ada apa soalan? Ya, cikgu. Orang yang selalu bersyukur, orang yang paling syukur kurang dapat bersyukur, tak ada lagi. Pernah satu lagi bawa saya kasar dalam labu yang kasar.
Allah tinggalkan mukjizat yang terbesar pada kita. Mukjizat terbesar pada kita. Kita tak apa itu Ustaz? Itu baca Quran. Bacalah Quran. Jangan itu. Allah. Gitu. Betul lah apa yang cikgu cakap tu. Tanpa kita sedari, kita orang Islam ni sebenarnya dah dibagi macam-macam lah untuk selamat dunia akhirat. Itu yang saya nak cakap dengan tuan-tuan. Kita patut bangga. Kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Semua dah bagi dah, syukur, dah suruh dah. Ya, dah tinggalkan mukjizat terbesar pada kita, Al-Quran. Ya, dah hapus semua, bacanya tidak. Ya, kadang-kadang itulah masalah dia. Ya, jadi kena cari jalan lah macam mana nak rajinkan diri, nak baca Quran. Itu dia. Kadang-kadang sebelum tidur tu tuan-tuan, kan apa salahnya kita buka handphone tu, biarlah dia baca Quran sendiri kan. Kita dah tentu tidur lah. Kita bacakan Quran, ya, hidupkan Al-Quran itu dalam rumah kita, ya, dalam rumah kita tuan-tuan. InsyaAllah lama kelamaan kita akan jinak lah. Ya, kita akan jinak ya untuk kita sayang Al-Quran, sayang segala mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, insya-Allah. Okey. Jadi saya cukup setakat tu. Ampunan maaf kepada saya kasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.